Okay, Assalamualaikum everyone. And good afternoon. So 5.3 reflection of waves. This is the third part, third subtopic for topic waves. Okay, before we discuss further, so just to remind you, this topic, chapter 5 ni, very important in order for you to understand chapter 6. So kalau ada masalah dengan chapter 5, awak akan bawa pergi ke chapter 6. Okay, what is chapter 6? Chapter 6 ni kita akan belajar optics, light. Light is type of waves. Okay, cahaya adalah gelombang sebab kita panggil gelombang cahaya. So kalau awak tak faham yang kita nak belajar sekejap lagi reflection, lepas tu kita nak belajar refraction, kita nak belajar interference. So semua yang wave boleh buat, light pun boleh buat, cahaya pun boleh buat. Okay, so make sure chapter 5 ni jangan skip lah. Chapter 5 ada problem, you akan ada masalah dengan chapter 6. Okay, now let's see apa yang kita nak belajar in chapter 5.3, subtopic 5.3. So you are required to describe. Apa maksud describe? Describe reflection of waves from the following aspect. Angle of incidence, sudut tuju. Angle of reflection, sudut pantulan. Then we have wavelength, panjang gelombang, frekuensi, then we have laju. Okay, so kita nak describe. Describe means you gambarkan. Gambarkan means you buat satu explanation, penerangan yang complete lah. Sebab tu dia tak guna perkataan explain, dia guna perkataan describe means lebih detail. Okay, then also we can determine the direction propagation of the wave. So, bila waves tu pantul, arah dia pergi kat mana, apa jadi dekat wavelength, apa jadi dekat frekuensi, apa jadi dekat speed, berubah ke tak berubah ke, kalau berubah increase or decrease. Okay, then you need to draw a diagram to show the reflection of plane water waves. Okay, ini senang je. Ini draw. Draw ni banyak markah. Tapi senang juga nak lose markah. So means bila you draw, apa benda you kena pertimbangkan, apa benda you kena mesti ada. Okay, then the last part, justify the application. Okay, justify the application ni tak ada masalah lah. Okay, justify the application wave in daily life. Then solve problem. Solve problem ni, kita ada sedikit calculation. Okay, calculation bahagian ni. Ini justify ni macam penerangan jugalah. Wave ni ada tak kita guna dalam kehidupan kita? Kalau awak kata tak ada tu something wrong lah. Otak kita pun pakai wave kan. Okay, so this part we discuss one by one. So hopefully you are ready with your textbook with you. So kita dah nak start So you can turn to page 188. So this is the page 188. Okay, what is wave? Okay, wave dah belajar. Sekarang saya pergi. What is reflection? Apa yang dimaksudkan reflection? Bahasa Melayu panggil apa? Pantulan. Pantulan. Pantul. Okay, so wave ni kalau awak nak bayangkan dia cahaya pun boleh lah. Sebab kita sebut tadi kan wave tu cahaya. So, pantulan, reflection, macam mana dia boleh berlaku? Dia kena ada apa? Awak baling satu bola, macam mana bola tu nak patah balik ke awak? Boleh tak awak baling? Dia pusing patah balik. Maksud dia kena ada apa? Permukaan, dia kena ada boundary lah. Kena ada satu benda, baru dia boleh patah balik. Okey, ni apa yang berubah? Boleh tak patah balik macam ni? Ataupun kalau awak baling kat sini, kena patah balik kat sini kan? Macam snooker tu. Okey. So, apa kita panggil benda ni? So, reflection pantulan is the change of direction. Okay, perubahan arah. Okay, change of direction of the wave. So, boleh change begitu je ke? Macam tadi kan kita kena ada sempadan. Kena ada satu benda, boundary. Change of direction bila dia contact. Okay, langgar a boundary. Apa-apa lah. Kenapa saya kata boundary? Tak semestinya yang ini objek yang legap tau. Kalau permukaan air, ini this is water, this is air. Kat sini pun ada sempadan dia kan. So dia boleh pantul juga, tak ada masalah. Dia terbias sikit, dia terpantul sikit. So tak semestinya permukaan ni satu dinding lah. Okay, sebab dia wave. Okay, very discreet benda yang seni lah. Okay, so make sure you understand that. So faham dah reflection.
Okey, apa kita nak belajar sekejap lagi? Kita dah tahu berkenalan dengan reflection. Nama dia apa? Apa maksud nama dia? Ahmad, maksud dia terpuji. Okey. Lepas tu kita nak tahu, dia nak patah balik ni, ikut suka bapak dia ke? Aku nak patah balik kat sini lah. Hang baling kat sini, tak apa, aku nak patah balik kat sini lah. Aku nak change direction kat sini lah. Tak boleh. Dia mesti ada hukum-hukum yang dia kena patuhi, hukum alam dia. So, kita dah berkenalan dengan nama dia dan kita nak tahu nanti hukum-hukum dia. Kita juga nak tahu perangai dia macam mana. Ciri-ciri dia, karakteristik. Ahmad ni perangai dia macam mana? Lok-lak ke, mak skima ke, mak Korea ke, semua kita nak tahu lah. Okay, so kita belajar detail lah. Kita kenal nama dia, kita kenal perangai dia juga. Okay, dan hukum-hukum dia. Apa dia suka buat, apa dia tak suka buat, apa dia patuh, apa dia tak patuh. Okay, so barulah kita betul-betul faham satu tajuk tu. Okay, so reflection ni, dia ada beberapa benda yang awak kena tahu. Ini yang kita panggil wavefront. Wavefront ni dalam bahasa Melayu dia muka gelombang. Okay, muka gelombang ni, cerita dia macam mana? Awak tengok kat sini macam susah. Dia kata kat sini gelombang ayak contohnya. Kalau gelombang ni pergi, lepas tu dia patah balik. So dia macam ni. Satu pergi sini, lepas tu bila dia langgar, dia patah balik. Dia pergi macam ni. Okay, so kat sinilah kita panggil, garis ni kita panggil muka gelombang. Okay, dia akan menghasilkan bright fringes and dark fringes. Bahagian yang ini nanti kita akan bincang tajuk interference nantilah. Tak payah pening. Okay, muka gelombang ni, tak ada apa pengiraan yang meningkan kan. Muka gelombang ni awak bayangkan macam ni lah. Ni ada kolam, ada ayak dalam ni. So, awak baling batu seketui kat sini. Jadi apa? Awak nampak? Jadi macam tu kan. Lepas tu, dia jadi macam tu bulat. Lukis bulat jadi cantik lah. Okay, bulat macam tu kan. Okay, so yang ni semua muka gelombang lah. Maksud dia ada satu prinsip kat sini. Tak perlu awak tahu, saya bagi tahu je. Huygens Principle dia kata, muka gelombang pertama adalah sumber kepada gelombang kedua. Muka gelombang kedua adalah sumber kepada gelombang ketiga. Muka gelombang ketiga akan menghasilkan gelombang keempat. And so on, and so on. Itu maksud muka gelombang. Okay, wavefront. Dia tak boleh skip lah daripada satu terus pergi ke empat kan. Tak boleh lah benda tu. Okay, itu maksud muka gelombang. Nothing yang penting lah. Ni contoh lah. Ini kalau plane, kalau gelombang tu macam tu. Yang ni sumber pertama, katalah kita vibrate. So this one, okay, akan jadi sumber kepada yang ini. Yang ini akan jadi sumber kepada yang ini. Yang ini akan jadi sumber kepada yang ini. Sama juga macam layak tadi, awak celup satu batu baling, point. So dia akan wave dia jadi macam mana. So macam mana awak bagi, yang tu lah terhasil. Yang ni kita start dengan straight, yang lain pun straight lah. Ni kita start dengan bulat, yang lain pun bulat lah. Cuma jarak sini, dia tak berubah. Okay, dia tak boleh macam ni. Lepas tu lagi terus jadi besar lagi, jadi besar lagi, jadi besar lagi, jadi kecil. So yang tu tak boleh. Okay, so itu maksud wavefront. So direction of propagation of the waves is perpendicular. Dalam kes ni lah, perpendicular. Okay, the same a distance between two consecutive wavefront. So dari sini ke sini, kalau 1 cm, semua 1 cm. Okay, kita ada satu eksperimen tangki riak ni. Eksperimen ni tak boleh lah nak buat online. Kalau ada rezeki jumpa awak dekat lab boleh lah buat kan. Okay, kat sini saya just cerita roughly apa dia eksperimen ni. Eksperimen ni kita buah ayak dalam ni. Lepas tu kita bagi dia bergetar. So kita akan nampak corak kat sini berlaku. Okay, so kita akan nampak lah. Kalau kita pakai benda yang kita nak getar kat sini kan, kita boleh pakai 2 ke, kita pakai 1 lah. So kita nampak kalau kita increase the frequency, apa jadi. Kita decrease the frequency, apa jadi. Kita juga boleh adjust dalam ni. Dalam ni dia ada ayak. So ayak ni akan masuk ke gelombang ayak lah. So kalau ayak ni lagi dalam, macam mana gelombang dia. Atau ayak dia kita buat cetek je, macam mana gelombang dia. Okay, so this one we will discuss later insyaAllah. Kalau kita jumpa balik kat sekolah. Bila sekolah buka? Dah. Dah. Buka. Okay. So, now kita nak bincang. Apa nak jadi bila suatu benda nak start pantul lah. Bila satu benda pula. Bila satu wave. Okay. Ni baru cerita betul lah. Yang ni muka gelombang lah semua ni. Okay. Tak payah ambil tahu ni. Sekarang ni awak tengok.
ini satu sempadan yang kita nak langgak tadi tu. Ini cermin lah. Ini cahaya. Tengok cermin, petah balik. Sebab tu kita nampak muka kita kan. Okey, so dia nak pantul ni, dia tak boleh suka-suka dia nak patah balik kot sini ke, nak patah balik line yang sama ke. Semua ada hukum alam yang kita kena tahu. Okey, so apa hukum dia? Okey, hukum dia kata, ni saya cerita pasal hukum dia. Saya dalam buku teks dia tak tulis tau hukum ni, tapi saya nak awak tahu je lah. So, hukum pantulan. Alamak, bahasa Melayu pula, tak apa. Okey, ataupun kita kata laws of reflection. Okey, hukum pantulan gelombang. Okey, yang pertama tengok kat sini dia kata angle of incident and angle of reflection. Angle of incident maksud dia sudut I means incident. Okey, must equal to R reflection. So ini incident, ini reflection. Okey, sudut dia. So macam ni, nampak kat sini, bila dia pergi, okey, tengok kat sini. Sudut kat sini, kalau kat sini 30, dia reflect balik pun mesti 30. Dia tak boleh 32 atau 31. Itu dia tak melepasi hukum dia. So permukaan ni kita anggap permukaan rata lah. Kalau permukaan tak rata tu cerita lain. Okey, ada orang pernah tanya saya kan, kenapa ada setengah kalau pergi fun fair, ada cermin tu kita tengok muka kita kan. Kita nampak muka kita nampak buruk sikit, mata lebam, hidung juling lah, hidung lebam semua kan. Kenapa? Kalau kita tengok cermin biasa tak bukan? Tu kalau tanya saya cakap bukan salah cermin lah tu. Okey. So dia punya ni tak rata lah. So dia punya line. So ini yang pertama. Sudut 7 sama dengan sudut pantul. Okey, bahasa Melayunya sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Okey, itu wajib. So tak kisahlah awak bagi kat mana pun. Kalau dia kena je, dia patah balik, sudut dia kat sini mesti sama Okey, ada setengah buku dia buat theta I equal to theta R. Theta ni sudut lah. Poin boleh lah ikut awak faham yang mana. Okey. Yang kedua dia, sudut ni kita nak ukur dari mana? Okey, so dia semua mesti berada dalam satu satah. Faham tak? Satu satah tu maksudnya macam ni. Kalau ni okey. Ni kertas. Macam ni lah. Ni pun kertas. Okey. Kalau satu satah, kalau saya buat kat sini, saya bagi sudut 7 kat sini, dia patah balik pun kat sini. Dimension yang sama. Dia tak boleh bagi kat sini, tapi dia nak pantul pergi ke belah sini. Masuk ke dalam. Tak boleh. Dia mesti patah balik kat situ. Okey. Macam ni. Awak bagi kat sini, dia patah balik kat sini. Dia tak boleh nak, aku nak patah balik kat sini. Sudut sama juga. Tak boleh. Dia mesti satah yang sama lah maksud dia. Itu maksud satah yang sama. Same dimension. Okay. This one. Okay. Then, ada satu garis kat sini pula. Ni kita nak kata sudut 7 tadi dan sudut pantulan dan satu lagi kita panggil garis normal. Garis normal mesti pada satah yang sama. Tiga-tiga ni pada satah. Satah means dimension lah. Okay, all the same dimension. Means kat sini awak tengok garis ni kita panggil garis normal. Garis ni is imaginary line. Ini tak ada betul-betul. Dia imaginary. So awak imagine ada benda ni. So kita ambil sudut ni daripada sini. Kita jangan ambil kat sini. Okay, macam saya buat sekali lagi. Imaginary line ni awak imagine je. 90 darjah. Okay, sebab tu kita panggil dia normal. Dia 90 darjah. Dia tegak dengan satah. Kalau satah sengit, 90 darjah dia macam ni lah. Okay, so you bagi sudut 7 kat sini. Dia akan reflect kat sini. Kita ukur kat mana? Kita ukur kat sini. Ini dengan yang ini. Bukan ini. Bukan ini. Ini kena ingat So, garis normal, sudut ni ambil dekat garis normal.
Okay, so once you know these two, yang ketiga dia, keempat semua, tengok balik kat sini lah. So dalam case reflection, wavelength tak berubah, frekuensi tak berubah, wave speed tak berubah. Apa yang berubah? Arah saja. Okay, so we have frequency, wavelength, speed does not change. Tak berubah. Yang berubah apa? Direction. Direction of propagation. Arah rambatan lah. Okay, yang ini change. So, ada 4 je. Yang ini, nombor 1 dengan nombor 2 ni, penting untuk lukis. Sekejap lagi kita nak belajar lukis. Okay, yang lain tu untuk explain ciri-ciri. Soalan ni contoh dia akan bagi macam ni. Di antara berikut, yang manakah ciri-ciri pantulan gelombang ataupun yang manakah tidak berubah atau berubah semasa pantulan gelombang berlaku. So, all these things you have to know. Any question? Ada soalan? Tak ada apa-apa. Okay, this one very interesting. Drawing steps semua dah ada. Okay, tengok buku tab muka surat berapa ni? 191. Okay, so how to draw? Ini dia bagi. Figure shows how to draw a diagram. So, macam mana nak lukis? So, ini ada gelombang. Ini dia bagi awak tengok jarak dia mesti sama. Okay, ini plane of reflection. Okay, awak pilih satu point kat mana-mana awak nak buat normal. Okay, buat garis normal kat sini. Lepas tu awak nak lukis garis ni. Ini dia tolong lukis ya. Katalah kita baru nak start, kita nak lukis garis ni. Okay. Awak nak tahu garis awak ni betul kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Nak pilih sebenarnya senang je. Kita dah kata dah. Arah rambatan dengan arah gelombang pun mesti 90 darjah. So kat sini mesti 90 darjah betul-betul lah. Tak boleh Babi. Saja macam ni. Sengit sikit kat sini ya. Tak boleh. Okay, so make sure garis kat sini 90 darjah. Make sure kena. Lepas tu, jangan lupa buat arrow. Sebab apa? Kalau tak buat arrow, kita tak tahu dia incident ke, dia reflect. So, sini arrow. So, bila kat sini arrow, kita dah kata dah sudut tadi mesti dari normal. Jangan ambil sini. Lepas tu, bila you buat balik, dia reflect. So, ambil awak punya protector. Kalau kat sini awak buat tadi 50 darjah, so kat sini pun mesti 50 darjah. Okay. Sama juga buat arrow nak menunjukkan dia refract. Ini arrow ni nak menunjukkan dia incident. Okay. Garis-garis kat sini, sebab kita kata tadi lambda tak berubah, frekuensi tak berubah, speed tak berubah. So, awak garis kat sini pun mesti sama panjang kat sini. Kalau kat sini awak buat 1 cm, kat sini pun 1 cm lah. Jangan duk kata buat suka-suka. Kalau pemeriksa yang cerewet, memang dia ambil pembaris ni. Dia check betul ke tak betul. So, selalunya, soalan macam ni, 3 markah free je. Tapi kalau lupa buat arrow, dah potong 1 markah. Lepas tu garis ni, awak buat tak sama panjang, dah potong 1 markah. Okey, lalas dapat 1/3. Rugilah. Okey, ingat yang ini, sempurna darjah. Selalu salah nak berlaku kat sini. Kalau saya bagi sengit macam ni satah dia, garis normal awak pun 90 darjah sengit macam tu lah. Lepas tu baru ada sudut 7, baru ada sudut reflect. Okay, so ni benda-benda yang nampak macam kecil. Tapi kalau you tak ambil tahu sangat, tak kisah. Cikgu tak akan pemeriksa tak tahu. Okay, so nanti tak ada markah lah. So, biar kita buat benda yang paling detail lah. Okay, so that's about the drawing. Any question? Ampun, memang tak ada soalan. Kenapa tengah nak makan ni? Okay, we go to the application. Okay, application yang ni benda yang kita tahu banyak lagi lah dalam buku teks ni, dia bagi 4 je lah. So, contohnya selalu buat apa? Kita dengar selalu mak ke kakak ke pergi buat ultrasound. So, ultrasound ni maksud dia apa? Sound tu gelombang bunyi lah. So, ini proses ultrasound, ultrasonic, kita pakai gelombang bunyi. So, bila dia scan kat perut ni, dia sampai dekat baby tu, dia akan pantul balik. So, bila dia pantul balik, apa yang jadi?
dia masuk dalam grafik komputer, so dia nampak bentuk. Kalau dia pantul kat sini, bentuk dia jadi macam mana. Pantul kat dalam lagi, bentuk dia jadi macam mana. So kita nampaklah gambaran, set kita beritahu jantina dia semua kat dalam tu kan. Okay, so aplikasi of gelombang bunyi lah. Okay, selain benda tu, yang ni kalau kat rumah yang ada Astro pun sama. Yang ni apa fungsi dia? Dia terima signal daripada satelit, dia pantul balik pergi kat sini, yang ni baru sambung pergi dekat television. Okey, sama juga kalau sistem radar dekat airport tu, tengok dia ada sistem radar dia besar ah. Okey, so radar ni dia akan pusing. So kalau ada kapal terbang ke, burung ke tengok melintas kat sini, so dia bagi gelombang dia. Okey. Lepas tu bila dia kena kat sini, patah balik. So bila patah balik ni, kat sini dia boleh calculate berapa jauh kapal terbang tu, dah nak sampai ke belum. Berapa laju. Dia boleh tahu distance, dia boleh tahu frekuensi, dia boleh tahu laju, dia boleh tahu size. Ni sebenarnya kapal terbang ke Garuda ke. Okay, semua boleh tahu lah. Okay, so the same goes to kapal. Okay, ni kapal-kapal nak cari ikan nelayan ni. Nelayan sekarang pun dah advance kalau tengok National Geographic kan. So, apa dia buat? Dia ada transducer ni. Dia akan transmit gelombang. Transmit gelombang, sonar, cari ikan paus. So, kalau tempat banyak ikan, bila dia pantul balik, dia boleh dapat lah. Nampak gambar ikan tu banyak. Kumpul-kumpul kat situ macam ultrasound ni lah. Okay. Kalau tak ada ikan kat sini, tak pantul. Lepas tu pantul, laju. Atau lepas tu besar. So, dia tahu kat sini sebenarnya batu, bukannya ikan. So, kita boleh predict lah ada movement ke tak ada movement. Okay. The same goes to kapal selam lah. Dalam kapal selam tu, tengok kalau kapal submarine ni, ni semua ni besi. Tak ada satu kaca pun ada tingkap. Boleh tengok sotong kurita kan. Tak ada pun. Semua ni besi. So, dia nak tahu depan ni ada volcano ke. Kan. Ada ketam dinosaur ke kat sini. So, dia tak tahu. So, dia buat apa? Dia bagi gelombang. Bila benda tu kena, patah balik kat dia. Dia buat calculation. Okay, kita kena pergi sini. So, gelombang dia boleh buat sekeliling lah. Sonar. The same goes to here. Okay, ni ada kawan saya dulu offshore masa saya kerja kat Labuan. Okay, lepas buat macam ni lah. Lepas nak check satu tempat tu ada minyak ke tak ada minyak. Cari gali minyak. Okay, orang yang kerja kat pelantar minyak. Ini sebelum pelantar minyak wujud ni, geng-geng geophysicist ni, okay, dia akan pergi check dulu. Minyak cukup tak? Berbaloi tak kita nak korek minyak kat sini contohnya. Okay, kat pantai Amerika kita jumpa minyak. So, kita nak tahu minyak tu berbaloi tak? Sekali korek-korek ada sekilo ya. Sebab kos pelantar minyak tu, bila kita dah buat pelantar minyak, kos maintenance dia tu sehari $300,000 US. Itu cerita 10 tahun dulu lah, sekarang mesti lagi mahal. Okay, so dia akan tembak signal. So dia tahu dalam ni minyak banyak ke minyak tak banyak. Kalau gelombang dia patah balik tu, daripada itu dia boleh buat calculation. Kalau cepat sangat patah balik, sikit lah tu. Kalau dia boleh tembus lagi, mungkin banyak lah tu. Okay, so dari sini dia ada calculation. Okay, banyak lagi Banyak lagi pantulan gelombang kita boleh apply. So, dalam buku teks ada 4 ni. Cuba awak cari yang lain lah. Okay, now kita nak go to the last part, calculation. Okay, calculation ni, saya tak nak bagi satu rumus apa pun kat awak. Okay, kalau setengah buku rujukan awak baca, dia bagi calculation. Ni, rumus untuk kedalaman. Depth D equal to VT over 2. Tak payah pening-pening apa. Kita belajar daripada form 1, darjah 6 pun dah belajar kot. Apa equation untuk hal laju? V equal to? Anyone? Apa bagi apa? Jarak bahagi masa. Distance divide by time. Okay. Kalau kat sini radar tu, saya cakap tadi. Ni ada radar kat sini. Kalau kat sini kapal terbang. Okay, so dia bagi kita nak tahu distance dia lah contohnya. Kita nak tahu speed pun boleh. Okay, dia bagi ni. Kalau dia bagi sound wave. Sound wave ni, speed of sound ni lebih kurang 340 ke 380 meter per second. Ikut tempat lah. Ikut soalan bagi berapa lah. So, bila dia bagi sini, lepas tu macam mana dia nak detect benda ni kena pantul. Kena pantul means patah balik lah kan. So, dia pergi 1D. Dia balik lagi 1D. Sebab guys tu kat sini ada 2D. So, jadilah equation ni.
Okay, so awak tak perlu nak hafal equation baru pun. V equal to S over T. Tapi S dia pergi. Kalau dia tak pantul, kita tak boleh detect lah. Dia pantul. So S ni jadi D lah. Jadi 2. Okay, so yang tu je equation dia. Okay, so you can see this question. Ultrasonic wave with frequency 25 kHz transmitted from a ship to a seabed to determine the depth of the sea. These waves travel with the speed of 1500 meter per second. Ni dia bagi wave, bukan sound wave lah. Wave yang dia bagi sendiri. Okay. Time between sending the ultrasonic wave and receiving the reflected wave is 120 millisecond. So, ada kapal ni duduk kat atas ni. Ni laut. Ni ada kapal kat sini. Dia bagi patah balik dalam masa 120 milisaat. Sangat laju. Dia bagi pun 1500 speed. Sangat laju. Okay, so kita nak apply this equation. So, just apply lah. Ini semua. Rearrange the equation. D equal to VT over 2. Again, 2 ni main mana? Dia pergi, dia patah balik. Okay, so you get the answer. Sangat senang. Okay, lepas tu nak tahu berapa ultrasonic wavelength. Berapa wavelength. So, you dah dapat dia punya depth. Daripada sini pun tak guna apa sebenarnya. So, dia bagi kat sini frekuensi. This is F. This is V. So, we have F. We have V. So, dapatlah dalam dah. Okay. So, tak ada susah apa pun. Ada soalan? Okay, formative practice. Yang ni awak tak payah buat. Kita bincang je. Awak buat summative nanti. Copy and draw the wavefront of direction of the reflected wave. Okay, copy and draw. Kat mana kesalahan? Kat sini. Saya tanya soalan ni. Okay, semua orang tengok soalan ni betul-betul. Kalau salah aku suruh pumping ni. 70 ni apa? Normal. 70 normal ni. Normal mesti 90 je. Apa tu? 77. Apa? Sudut 7. Sudut 7. Insiden. Kepala otak tu ya. Alamak, nak rakam lah ni. Salah apa dia? Jawapan betul. Cepat, siapa boleh tolong? 70 ni apa? Insiden ke? Insiden kita baca daripada mana? Sudut 7 kita baca dari? Sudut 7. Dari syarat-syarat tadi tu. Mesti dari? Anyone? Dari garis normal. So, kat sini baru sudut 7. So, sudut 7 kat sini berapa sebenarnya? 90 pula dah. Semua ni 90 lah. Sudut 7. Takkan nak pakai kalkulator 90 tolak 70. 20. Okey. Alright, ingat jangan buat salah kat situ. Saya baru sebut tadi selalu kesalahan yang biasa berlaku saya cakap kan. Okey. So ini 70 garis normal from here. So kalau sini 90, sini pun 90 lah. So kalau kat sini 70, so kat sini 20. Lepas tu bila awak nak buat reflection, naik kat sini, awak kena buat kat sini pun 20. Okay. Baru pesan tadi. Alright, the last part, figure shows the ultrasonic wave by a ship to determine depth of the sea. The interval time between transmitted and receiving of echo ultrasonic is 0.06. Oh, laju macam gaban. Speed of the electronic wave is 1500. Determine the depth of the sea. Okay, soalan sama lah. You bagi sini. You patah balik. So, you have 2D. So, V equal to 2D over T. So, nak cari ni. Okay, so you just rearrange the equation. Okay, so that's all for 5.3. So, please try few question on the summative part. So, macam biasalah, end of the chapter kita akan bincang balik keseluruhan soalan. Tapi it's better for you to cuba dulu lah kan. Semua subjek bagi kerja sekolah, busy tak bagi nak cik. Okay, ada soalan?